padukan negara bangsa ini dalam konteks nasionalisme yang saya sebutkan tadi, dengan mengambil kira satu faktor yang selalu diguna pakai untuk mengkategorikan sesebuah negara itu dan juga sesebuah bangsa di dalam negara itu. Dan faktor itu tak lain tak bukan ialah bahasa. Ya, bahasa ini tuan-tuan dan puan-puan, selain merupa jati diri, selain berupa jiwa kepada sesuatu bangsa itu, selain merupa jati diri kepada sesebuah negara dalam bentuk identiti nasional, bahasa juga mempunyai kuasa untuk menyatu padukan ummah. Jadi dalam hal bahasa mempunyai kuasa dalam menyatu padukan ummah ini, ia terbukti sepanjang sejarah manusia di dunia ini. Pada zaman purba, Maharaja Shivangti telah menggunakan bahasa untuk menyatu padukan suku-suku Cina di negara China itu yang berpuak-puak kerana berbahasa ibunda yang berbeza-beza. Jadi apabila bahasa itu tidak sama, maka susahlah nak berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi Maharaja Shivangti telah menggubal sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama. Jadi dengan adanya sistem tulisan sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama itu, maka suku-suku Cina ini yang berbeza-beza ini boleh berkomunikasi antara satu sama lain melalui bahasa tulisan. Jadi melalui bahasa tulisan, maka bolehlah puak-puak Cina yang berbeza-beza ini berkomunikasi antara satu sama lain. Bila ada komunikasi, ada persahabatan. Bila ada persahabatan, sudah tentu ada perpaduan. Jadi puak-puak Cina yang datang ke Malaysia pun sama jugalah. Puak-puak suku-suku yang berbeza, bahasa pun berbeza-beza. Jadi tak betul lah kalau dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dikatakan dialek-dialek Cina. Itu tak betul. Sebab antara satu dialek dengan satu dialek yang lain, ada darjah kefahamannya. Boleh faham. Tak sikit, tak banyak sikit. Jadi antara bahasa Cina ni, di negara China dan juga di Malaysia ni, di Malaysia kan orang Cina ada suku atau puak Hokkien, puak Hailam, Mi Hailam tu kan. Fuchao, Kantonis dan sebagainya. Itu bahasa yang berbeza-beza. Kalau tak belajar memang tak boleh faham. Jadi tak betul lah kalau disebut bahasa-bahasa Cina, dialek-dialek Cina, bahasa-bahasa Cina. Jadi Shivangti telah menggubal sistem ejaan dan tulisan yang dikongsi bersama, dan dengan itu puak-puak Cina, suku-suku Cina yang sebelum itu tak boleh berkomunikasi antara satu sama lain sudah pun boleh berkomunikasi. Jadi bahasa itu memang mempunyai kuasa untuk menyatu padukan ummah. Di Eropah kita selalu membaca contoh bagaimana negara Itali itu menggunakan bahasa negara Itali untuk menyatu padukan puak-puak di dalamnya. Begitu juga di Jerman. Dan di rantau ini kita tahu Indonesia menggunakan bahasa Melayu yang diberi nama nasional bahasa Indonesia itu untuk menyatu padukan pertama-tamanya sekitar 1,500 puak pribumi yang berbeza-beza, Jawa, Rawa, macam-macam. Jadi dan kita tahu Indonesia berjaya. Bukan saja rakyat Indonesia yang 265 juta itu fasih dalam bahasa negara, bahasa Indonesia, mereka juga bangga, sayang dan setia kepada bahasa negara itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang berlaku di Malaysia ini,
Itu macam bumi dengan langit lah.